Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bersiaran di Ipoh. Tunjuk sikit ni mana raya Ipoh. Macam bandar kan, tapi macam tak bandar. Pagi ni saya nak berkongsi 3 proses penting apa yang kita boleh buat. Ini tips untuk mereka yang bekerja ataupun yang berniaga, atau mereka yang ada matlamat nak capai. Ada setengah orang yang tersangkut antara terlampau fokus kepada masalah sehingga dia terperangkap dalam masalah tu sehingga lama sehingga lama bertahun-tahun atau bertahun-tahun lah, berhari-hari, berminggu, bertahun-tahun, sehingga mereka tak nampak matlamat sebenar yang mereka nak capai atau mereka nak kejar ataupun nak kecapi. Dan saya cerita matlamat ni ada dua, satu matlamat kat dunia, satu matlamat dekat akhirat. Jadi saya tinggalkan yang buat akhirat ni nanti dalam subjek lain. Tapi apa saja kita buat, of course kita nak capai akhirat, tapi ada proses dia. Dan katalah kita nak dan masalah yang saya cakap ni adalah always berkaitan dengan benda yang kita jarang buat, jarang lakukan. Kita belum jadi kita punya sikap ataupun kita sebati dengan diri kita. Itu benda yang masalah paling mencabar. Jadi kalau sebelum ni saya pernah cakap, benda yang paling susah adalah nak mulakan sesuatu yang kita tak pernah buat. Jadi ada 3 proses penting untuk kita nak capai atau nak buat apa benda, tugasan, dan kita nak buat sampai habis, insyaAllah. Yang pertama anda kena faham, apa saja benda yang kita nak capai. Kita kena tahu apa kita nak. Itu nombor satu. Apa yang kita nak dan kita kena tahu dengan jelas. Dengan jelas ni, benda yang kita nak ni bukan saya cerita pasal nak makan, nak benda yang simple yang kita memang buat tiap hari. Benda yang payah ni lah benda yang kita jarang-jarang buat, benda yang kita tak pernah kecapi. Benda yang contoh, ada ramai orang kata aku nak banyak duit, tapi benda yang paling asas sebelum nak banyak duit adalah kontrol duit. Nanti saya nak cerita pasal macam next video, insyaAllah saya akan cerita pasal macam nak kontrol duit, duit bocor, isu semua. Tapi isu nombor satu, proses nombor satu adalah kita kena jelas apa matlamat dia. Dengan jelas. Kita kena tulis dengan jelas. Saya sebut banyak kali sebelum ni. Dengan jelas. Matlamat besar, ibarat seekor gajah, dan kemudian matlamat kecil. Okay? Sebab kalau kita nak makan gajah, kita tak mampu makan telan sekali. Kita kena makan sikit-sikit. Ibarat dia macam tu. Jadi kalau kita ada matlamat besar, ada ramai orang kata, jumpa saya, oh saya nak jadi jutawan. Sekarang gaji berapa? 2,000. Bila jadi jutawan esok? Tak. You kena set matlamat tu, tapi bukan matlamat besar tu satu matlamat. Kemudian daripada matlamat besar tu, you nak pecahkan dia. Jadi 5, 10 tahun akan datang punya matlamat tu, kita nak pecahkan jadi setahun, jadi sebulan, kita jadikan dia seminggu, kita jadikan dia sehari. Baru kita nampak matlamat kecil yang kita kena buat. Jadi sebelum nak cerita proses tu, nombor satu, apa matlamat yang jelas, yang besar yang kita nak capai. Kalau hari ni katalah kita nak buat satu benda yang tak pernah buat, katalah nak habiskan file, ada 10 file yang kita tak pernah buat, biasa kita buat 3 file je. Jadi kita kena jelas, aku nak selesaikan 10 file ni hari ni. Itu nombor satu. Nombor dua, setiap matlamat yang kita set ataupun setiap benda yang kita nak capai, apa proses dia, apakah I call it measurement dia. Measurement ni measurement. Apakah dia punya KPI lah orang panggil. Katalah tadi, hari ni aku akan puas hati kalau aku boleh buat 10 file. Tapi kalau kita cakap aku hari ni nak buat file, tapi kita tak jelaskan 10 file ke 5 file ke, ditakuti mind kita ni akan macam tak jelas dan kita tak akan buat. Sebab apatah lagi benda ni baru, benda yang kita jarang buat. Dan yang ketiga, so nombor satu tadi, set matlamat dengan jelas. Matlamat hari ni apa nak buat dengan jelas. Nombor dua, apakah dia punya measurement dia, apakah quantify dia, jumlah kuantiti dia yang kita nak buat tu. Katalah hari ni saya exercise, saya set aku mesti jalan, berlari 30 minit contoh. Mesti ada satu amount, satu figure yang kita set bersama. Kalau nak duit, kita mesti jelas berapa amount yang kita nak. Kemudian yang ketiga adalah benda yang paling susah juga adalah mengelakkan, untuk stop, untuk tepis distraction. Distraction ni macam-macam, sabotage. Macam kita jarang buat, jadi kita jadi malas nak buat, lemah, long lie. Ada setengah orang macam tu. Ataupun mula-mula seronok, tapi lepas tu bila ada orang panggil je, oh pergi buat benda lain. Jadi tak fokus. Dan nak konsisten, sebab orang berjaya, benda yang paling penting tentang orang berjaya adalah mereka mulakan sesuatu dan buat sampai habis. Dan pagi ni, this is the key 3 things yang kita kena belajar, practice. Dan kita boleh practice benda ni dalam solat. Kenapa? Sebab dalam solat lah adalah waktu yang singkat sebenarnya, 5 minit, 8 minit. Tapi kalau kita boleh fokus tu, mulakan dengan betul 4 rakaat, contoh 3 rakaat, dan kemudian kita boleh habiskan dengan khusyuk setiap satu proses tu sampailah salam. Bermakna kita fokus. Bila kita fokus dalam solat yang singkat tu, insya-Allah mudah-mudahan lebih mudah kita nak fokus. Latihan dalam solat fokus tu akan membantu dalam hidup kita nanti, insya-Allah. Alright, so itu saja. Kita akan sambung lagi nanti dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan anda semua diberkati Allah SWT.